Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Zul Helmi Paidi, iaitu pensyarah bagi subjek SADN 1033. Okey, hari ini kami akan membentangkan berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan negara. Tokoh yang kami pilih ialah Tun Dr. Ismail Datuk Haji Abdul Rahman. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahmi 290160, iaitu saya sendiri. Yang kedua, Muhammad Amir Roshidi bin Zamri 290183. Yang ketiga, Nuajri bin Ahmad 290217. Yang keempat, Muhammad Firdaus bin Zainal 290411. Yang kelima, Muhammad Azim bin Azmi 290186. Okey, slide pertama perkenalan. Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman merupakan seorang tokoh negara yang tidak kurang pentingnya dalam sejarah Malaysia, sama ada sebagai seorang pemimpin negara ataupun seorang ahli politik. Sejak remaja, beliau secara konsisten menunjukkan sifat-sifat seorang pemimpin yang berkebolehan dan beliau tidak berbelah bahagi dalam komitmennya untuk melakukan apa sahaja tugas hanya untuk kepentingan negara, bangsa dan agama. Okey, latar belakang. Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman dilahirkan di Johor Bahru pada 4 November 1915. Beliau dilahirkan dalam keluarga Melayu berketurunan Bugis. Beliau mempunyai latar belakang yang cemerlang dalam undang-undang dan mempunyai kejayaan yang berjaya dalam kerajaan. Beliau telah melanjutkan pelajaran perubatannya di Queen College, The University of Melbourne, Australia, sehingga beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam perubatan dan pembedahan MBBS pada tahun 1945. Beliau juga telah menubuhkan klinik perubatan sendiri di Johor Bahru dengan nama Klinik Tawakal dari 1947 hingga 1953. Beliau telah meninggal dunia pada 2 Ogos 1973. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azim bin Azmi, nombor matrik 290186. Sistem Ahli tahun 1951. Sistem Ahli telah dibentuk oleh British pada tahun 1951. Tujuannya adalah untuk memberi latihan pentadbiran kepada wakil perikatan sebagai persediaan untuk membina kerajaan sendiri. Pada mulanya, Tun Dr. Ismail telah menolak cadangan tersebut, tetapi apabila didesak oleh Tunku Abdul Rahman, maka beliau akhirnya bersetuju untuk berkhidmat dalam kabinet British. Berikutan dengan kemasukan Tun Dr. Ismail dalam kerajaan British telah menimbul pelbagai reaksi di kalangan ahli UMNO yang tidak bersetuju pemimpin pertubuhan tersebut memegang apa juga jabatan dalam kerajaan yang ada. Walau bagaimanapun, setelah beberapa jam berkhidmat dalam kabinet British, Tun Dr. Ismail telah meletakkan jawatan berikutan dengan timbulnya beberapa masalah antara perikatan dengan kerajaan British. Perundingan membentuk Perikatan UMNO MCA. Perikatan antara UMNO dan MCA telah dibentuk pada awal tahun 1952 yang melibatkan kedua-dua orang pemimpin UMNO dan MCA bersetuju berbaik-baik dengan tujuan untuk bersatu dan bertanding dalam pilihan raya. Walau bagaimanapun, timbul beberapa masalah yang telah merosakkan hubungan antara UMNO dan MCA. Ini disebabkan oleh kedatangan Dr. Victor Purcell, penasihat politik MCA yang merupakan seorang anti-Melayu. Berkaitan itu, isu tersebut telah dibawa ke Majlis Mesyuarat Agung UMNO di Butterworth, Seberang Perai pada bulan September tahun 1952. Satu rundingan diadakan antara UMNO dan MCA yang dinamakan Rundingan Meja Bulat yang diadakan pada 3 Februari tahun 1953 di Kuala Lumpur. Begitulah peranan yang telah dimainkan oleh Tun Dr. Ismail semasa tahap-tahap awal penglibatan beliau dalam pertubuhan UMNO. Pilihan Raya Persekutuan tahun 1955, Pertubuhan UMNO telah menganjur satu perhimpunan pertubuhan Melayu bagi mendapat kerjasama bagi menuntut Pilihan Raya Persekutuan tahun 1954. Berikutan itu, sebuah jawatan kuasa khas telah dilantik bagi berunding dan membuat syur-syur bagi perubahan dalam tanah Melayu. Apabila penyata pilihan raya tersebut diumumkan, maka Perikatan telah menentang dan menghantar petisyen kepada pihak kerajaan dan Pesuruhjaya Tinggi. Tarikh pilihan raya persekutuan ditetapkan pada 27 Julai tahun 1955. Setelah kemenangan dalam pilihan raya tahun 1955, Tun Dr. Ismail telah aktif dalam politik dengan peranan pentingnya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Roshidi bin Zamri. Nombor metrik 2900183 akan membentangkan tentang rundingan-rundingan kemerdekaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail sebagai Menteri Kerajaan dan peletakan jawatan Tun Dr. Ismail. Okey, dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan bagi tanah Melayu, rombongan kemerdekaan yang dihantar diwakili oleh orang-orang yang telah diaturkan untuk mewakili Raja-Raja Melayu dan 4 orang untuk mewakili perikatan untuk pergi ke London untuk membuat rundingan kemerdekaan. So, hasil daripada rundingan tersebut, maka kemerdekaan telah dicapai oleh tanah Melayu yang telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957 sebagaimana yang dituntut oleh rakyat. So, Tun Dr. Ismail ni memain peranan penting dalam rombongan ni lah. So, dia mewakili perikatan ketika itu pergi bersama dan ada dengan Tun Abdul Rahman dan ramai lagi untuk pergi ke London untuk buat rundingan kemerdekaan. So, Tun Dr. Ismail sebagai Menteri Kerajaan. Setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Tun Dr. Ismail telah dipilih sebagai menteri dalam pelbagai jabatan. Antaranya KDN. Tun Dr. Ismail juga telah dipilih oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai wakil persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-82 dan juga sebagai Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat. Walaupun menjadi seorang menteri, Tun Dr. Ismail ni tidak pernah melupakan tanggungjawab terhadap Parti UMNO, khasnya bagi kawasan Johor. Apabila melihat peranan Tun Dr. Ismail dalam pelbagai perkhidmatan kerajaan, ternyata beliau merupakan seorang yang berkebolehan tinggi dalam mengendalikan tugas sebagai seorang pemimpin. So, kat situ dia jadi seorang yang berpengaruh lah. Sebab banyak yang saya tahu banyak peranan dia. Dia pernah pegang PDRM, so dalam Kementerian Dalam Negeri lah. Dan yang terakhir kali saya buat pembentangan peletakan jawatan Tun Dr. Ismail. So, di kalangan rakyat dan pemimpin negara, Tun Dr. Ismail ni dipandang sebagai seorang yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas-tugas negara. Namun begitu, Tun Dr. Ismail tidak menghiraukan kesihatan diri dan selalu abaikan dia punya kesihatan lah, sebab dia terlalu pentingkan kerja dan tanggungjawab yang diberikan. So, Tun Dr. Ismail pasal tu ada penyakit jantung yang dihadapi olehnya, sehinggalah keadaan kesihatannya benar-benar memaksa beliau untuk melakukan rawatan semula pada 1 Jun 1967. Setelah 10 tahun merdeka, Tun Dr. Ismail telah meletak jawatan sebagai Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Walaupun terasa dia terlalu suka dengan kerja dia ni, dia sayang untuk meninggalkan perkhidmatan yang dia dah buat 12 tahun ni. Walaupun sebelum merdeka pun dia dah berjuang, namun demi menjaga kesihatan, beliau terpaksa berundur. Walau bagaimanapun, Tun Dr. Ismail tetap menjadi Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Peletakan jawatan Tun Dr. Ismail ni sebenarnya dia ada beberapa spekulasi lah. Antaranya kata dia ni tak sehaluan dengan Tunku Abdul Rahman. Tapi apa pun spekulasi yang timbul, so Tun Dr. Ismail ni tetap kata yang dia letak jawatan tu kerana keuzuran dirinya dan memerlukan beliau untuk berehat. Assalamualaikum, saya Najri bin Ahmad, nombor matris 290217. Saya akan meneruskan pembentangan ini berikutan poin berhikmat semula hingga ke akhir hayat.
Poin pertama, di mana selepas pilihan raya 1969, Tun Dr. Ismail bercadang mendapatkan rawatan namun gagal kerana peristiwa yang melanda negara pada 13 Mei 1969. Ini dapat dilihat bahawa Tun Dr. Ismail, walaupun dalam keadaan beliau berhasrat ingin membuat rawatan di England, tapi beliau tetap berkhidmat untuk negara. Yang kedua iaitu beliau menjadi salah satu daripada ahli Majlis Gerakan Negara yang dikenali sebagai imigran ditubuhkan oleh Tunku Abdul Rahman. Yang seterusnya adalah Tun Dr. Ismail sebagai timbalan pengarah migran, di mana beliau kembali berkhidmat untuk negara walaupun pada saat keadaan kesihatan beliau yang tidak berapa baik. Seterusnya adalah pada peristiwa 13 Mei menunjukkan demokrasi telah mati dan ia diamati di tangan parti-parti pembangkang. Ini telah mendorong kepada berlakunya keganasan dalam peristiwa tersebut. Seterusnya adalah orang Melayu menyalahkan orang Cina yang membawa kepada meletusnya rusuhan pada ketika itu. Seterusnya adalah Tun Dr. Ismail menyatakan pendirian atas dasar membantu Tun Abdul Razak. Seterusnya adalah Perhimpunan Agung UMNO yang ke-22 pada tahun 1971. Tun Dr. Ismail telah dilantik sebagai timbalan Presiden UMNO. Dan last sekali adalah pada Januari iaitu 1973, Tun Dr. Ismail telah diberikan jawatan sebagai Perdana Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Seterusnya iaitu Tun Dr. Ismail tinggalkan jasa. Banyak jasa beliau antaranya adalah Tun Dr. Ismail pada saat akhir hayatnya telah menghadiri perasmian sambutan Hari Jubli Perak Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung. Seterusnya kehilangan Tun Dr. Ismail disifatkan sebagai kehilangan tonggak kekuatan negara, iaitu sifat Tun Dr. Ismail berpendirian tegas dan sanggup berkorban untuk kepentingan negara. Yang ketiga adalah telah dikurniakan darjat Panglima Mangkunegara yang di-Pertuan Agong. Seterusnya pada Oktober tahun 1965, Tun Dr. Ismail dikurniakan darjat kebesaran Vietnam, iaitu Vietnam National Order Garden Officer, iaitu dalam penglibatan beliau dalam soal-soal politik antarabangsa terutamanya. Dan last sekali, Kerajaan Indonesia telah mengkurniakan bintang Republik Indonesia kelas 2 semasa Presiden Suharto melawat Malaysia pada tahun 1970, iaitu gelaran-gelaran dan penghargaan yang pernah diterima oleh Tun Dr. Ismail sewaktu hidupnya. Jelas beliau seorang patriot negara. Ini menunjukkan bahawa peranan yang telah dimainkan oleh Tun Dr. Ismail mendapat pengiktirafan dalam negeri dan luar negara. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fidau bin Zainal. Nombor metrik 290411. Di sini saya nak menerangkan berkenaan pandangan mengenai Tun Dr. Ismail serta kesimpulan. Jadi berkenaan pandangan mengenai Tun Dr. Ismail, bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tunku Abdul Rahman merupakan teman seperjuangan Allahyarhamnya yang paling rapat. Mereka sama-sama menghadapi liku-liku perjuangan menuntut kemerdekaan negara daripada pihak Inggeris. Apabila berita kematian Tun Dr. Ismail diketahui, beliau menyifatkan pembagian dan yang kekal abadi itu sebagai satu kehilangan yang amat besar kepada negara Malaysia yang sedang menuju ke peringkat kedua dalam perkembangan politik. Ketika Allahyarham Tun Dr. Ismail menghembuskan nafasnya yang terakhir, Tun Abdul Razak sedang berada di Kanada. Beliau sedang meneruskan perjalanannya ke Amerika Syarikat kerana menghadiri Majlis Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Apabila beliau tahu tentang kematian timbalannya itu, Tun Abdul Razak membatalkan perjalanannya ke Amerika Syarikat dan terus bertolak ke Kuala Lumpur untuk menziarahi jenazah Allahyarham Tun Dr. Ismail. Bagi Tun V.T. Sambadan, kematian Tun Dr. Ismail merupakan satu kehilangan pemimpin besar yang berjiwa nasionalis dan seorang patriot negara. Tan Sri Manikavasagam pula menyifatkan sejarah perjuangan yang diukir oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail merupakan sejarah yang cemerlang sekali, dan beliau merupakan seorang tokoh yang memberikan khidmat dan jasa baktinya sehingga akhir hayat. Encik Ghaffar Baba yang turut serta bersama Allahyarham
di dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dahulu menyifatkan Tun Dr. Ismail adalah seorang pemimpin yang jujur, lurus, tegas dan baik, sama abadi dalam parti maupun terhadap negara. Pemimpin negara asing juga menerima berita pemergian abadi Tun Dr. Ismail itu dengan rasa terkejut. Presiden Soeharto dari Republik Indonesia telah mengutus ucapan takziah kepada balunya, Tun Puan Nur Rashikin melalui wakilnya, Tun Jeneral Madin Panggabadian yang mewakili kerajaan Indonesia di istiadat pengebumian jenazah Allahyarham Tun Dr. Ismail. Kesimpulan berkenaan Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail dilahirkan dalam sebuah keluarga intelektual Johor yang merupakan pengaruh yang luas dalam masyarakat setempat. Ketokohan dirinya sebagai pemimpin dilihat daripada sifat ketegasan dan pendirian yang kukuh. Keyakinannya terhadap politik dan kemajuan negara menyebabkan beliau disanjung dan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat. Kemunculannya dalam lingkungan politik adalah secara tiba-tiba dan namanya juga meningkat secara tiba-tiba. Kemunculan Tun Dr. Ismail dalam lingkungan politik mungkin disebabkan pengaruh kedudukan bapanya, Datuk Abdul Rahman, seorang pegawai kanan Johor. Latar belakang keluarga menyebabkan pengaruh beliau begitu luas. Beliau boleh dikatakan sebagai pemimpin lapisan kedua yang memimpin Johor selepas Datuk On. Justeru adalah wajar beliau dianggap sebagai seorang negarawan yang berjasa kepada bangsa negara, khususnya dalam memberi sumbangan pemikiran ke arah kewujudan negara yang bersatu padu. Beliau bukan sahaja pencinta bangsa dan tanah air, tetapi adalah seorang pemimpin yang tegas, berani dan rela mengorbankan kepentingan dirinya. Khidmat dan baktinya wajar dikenang dan kekal abadi dalam sejarah. Sekian, terima kasih.